Perjalanan kita bermula di Masjid Al-Badar ataupun Masjid Seribu Selawat dengan ukiran 1000 selawat yang menenangkan jiwa. Di Masjid Seribu Doa, kita menyaksikan blend unik reka bentuk Islam dan Cina. Di kota Belanda, kita menyaksikan tinggalan sejarah penjajahan dan akhirnya menikmati pemandangan senja di pantai Pasir Boga. Inilah Pulau Pangkor. Jom kita raun. Assalamualaikum. Trip kali ini kita pergi ke sebuah pulau yang terkenal di negeri Perak, iaitu Pulau Pangkor. Untuk ke Pulau Pangkor, kita boleh naik feri sama ada di Jeti Lumut atau di Marina Bay. Marina Bay adalah sebuah kawasan pelancongan, rekreasi dan terminal feri utama di Lumut. Tiket feri boleh dibeli di kaunter Marina Jetty ataupun online, iaitu di website Marina Island. Di dalam feri terdapat banyak tempat duduk. Keadaan yang bersih dan ianya berhawa dingin memberi keselesaan sepanjang perjalanan. Perjalanan hanya mengambil masa selama 15 minit untuk sampai ke Jeti Pekan Pangkor. Van Pink adalah pengangkutan utama untuk pelancong kerana tiada perkhidmatan bas awam di sini. Sepanjang perjalanan ke hotel, kami melalui jalan utama yang kecil. Terdapat banyak kedai-kedai, gerai-gerai dan rumah-rumah kampung. Perjalanan mengambil masa selama 10 minit dari jeti ke hotel di Pantai Pasir Boga. Tambang hanya RM15 sahaja. Resort ini antara lokasi paling popular di Pangkor kerana menyediakan tempat terbaik untuk berehat dan menikmati keindahan pulau. Untuk bilik superior, harga untuk satu malam pun berpatutan sekitar RM200 sahaja. Antara kemudahan yang ada di resort ini adalah seperti kolam renang dan free wifi. Pantai terletak beberapa meter sahaja dari resort. Terdapat pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini, dari jet ski, banana boat, flying fish dan bermacam-macam lagi. Pantai Pasir Boga merupakan antara pantai yang popular di Pulau Pangkor. Pantainya terkenal dengan pasir putih lembut dan air laut yang jernih. Suasananya yang santai, sesuai untuk aktiviti mandi laut, jet ski, BBQ, kayaking atau sekadar untuk menikmati sunset. Matahari pun perlahan-lahan tenggelam dan untuk seketika semua terasa tenang. Hari kedua di Pangkor, kami bermula di sebuah tempat yang istimewa dan terkenal di sini. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Terapung. Ianya merupakan antara mercu tanda paling ikonik di Pulau Pangkor. Siap dibina pada tahun 2016, masjid ini menampilkan gabungan pengaruh seni bina Turki dan Timur Tengah serta diperkaya dengan motif-motif tradisional negeri Perak. Struktur masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah, kubah serta gerbang yang menyerlahkan kehalusan seni Islam sambil berpadu harmoni dengan lanskap pesisir pantai Pulau Pangkor. Nama 1000 selawat merujuk kepada amalan berselawat sebanyak 1000 kali ke atas Nabi Muhammad SAW. Terdapat lebih kurang 1000 selawat yang diukir pada dinding masjid, tiang, kubah, ruang dalaman, lampu gantung dan pintu masjid. Masjid ini melambangkan keharmonian antara spiritualiti dan alam semula jadi.
lokasinya yang damai di tepi laut serta sifatnya yang mesra kepada pengunjung telah menjadikan ia sebagai mercu tanda agama dan budaya yang penting di Pulau Pangkor. Seterusnya, kami ke kampung Sungai Pinang Kecil di mana terletaknya masjid yang dijadikan simbol perpaduan masyarakat yang berbilang kaum. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Cina Pangkor kerana menggabungkan seni bina Islam dan elemen seni bina Cina. Di bahagian dalam dan luar bangunan masjid, ianya dihiasi dengan 1000 doa yang terukir indah. Dan di pekarangan masjid, terdapat sebuah perigi yang menjadi antara tarikan unik kepada pengunjung, menambahkan lagi keistimewaan masjid ini. Tidak jauh dari Masjid 1000 Doa, terdapat sebuah kedai makan yang popular dan sering menjadi pilihan pelancong ke Pangkor. Restoran ini terkenal dengan hidangan seafood segar dan masakan kampung yang membangkitkan selera. Suasana yang santai dan layanan mesra menjadikan pengalaman menjamu selera di Chef Makbul Kitchen lebih istimewa. Seterusnya kami ke kubu bersejarah yang dibina oleh Belanda pada tahun 1670. Ianya terletak berhampiran dengan Teluk Gedung dan tidak jauh dari Batu Bersurat Pangkor. Kubu ini dibina oleh pihak Belanda untuk melindungi gudang simpanan biji timah dan mengawal perdagangan di Selat Melaka. Walaupun sering dipanggil kota, sebenarnya ia lebih kepada sebuah kubu pertahanan kecil yang digunakan oleh tentera Belanda ketika mereka menguasai perdagangan biji timah di Perak. Kota ini pernah diserang dan dimusnahkan oleh pahlawan Melayu tempatan, termasuk pengikut Panglima Kulub dan masyarakat setempat yang menentang penguasaan Belanda. Kubu ini kemudiannya dibaik pulih oleh Jabatan Muzium Malaysia untuk tujuan pelancongan dan pendidikan. Walaupun usianya sudah menjangkau ratusan tahun, tinggalan batu bata merah ini masih teguh berdiri sebagai saksi sejarah Pulau Pangkor. Akta Warisan Kebangsaan Kota Belanda didaftarkan sebagai warisan. Mengunjungi kota Belanda bukan sekadar melihat binaan lama, tetapi mengimbau kembali perjalanan sejarah yang membentuk tanah air kita hari ini. Sebelum balik ke hotel, kami singgah di Eng Seng Pangkor Foods Industry and Trading, antara destinasi terkenal untuk membeli buah tangan. Di sini pelbagai produk makanan laut tempatan dihasilkan dan dijual, daripada sate ikan, ikan bilis segar, hinggalah kepada pelbagai makanan ringan berasaskan hasil laut. Apa yang menjadikan Eng Seng istimewa adalah keaslian rasanya yang mencerminkan identiti Pulau Pangkor sebagai sebuah pulau nelayan yang kaya dengan hasil laut. Seharian berjalan, badan pun terasa penat dan lelah. Jadi inilah masanya untuk berehat dan menyegarkan badan di kolam renang. Kadang-kadang, momen paling best ketika bercuti adalah saat dapat berehat dan menikmati waktu tanpa perlu tergesa-gesa. Tak terasa, hari terakhir di Pulau Pangkor akhirnya tiba. Walaupun percutian ini sudah sampai ke penghujungnya, memori yang tercipta akan sentiasa kekal dalam ingatan. Pulau Pangkor adalah sebuah tempat yang menawarkan ketenangan, keindahan alam, pilihan makanan yang enak dan keramahan penduduk tempatan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam pengembaraan yang akan datang bersama saya, Round dengan Udah. Assalamualaikum. Bye.